Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar, kecerahan hati dan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-77 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Yang bermaksud, kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahaya, dia berkata, inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku daripada kaum yang sesat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan pula tentang situasi yang kedua yang dilalui dan dijalani oleh Nabi Ibrahim AS dalam berhujjah terhadap kaumnya dan ayahnya dan membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah rakamkan dalam ayat ini yang berbunyi, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Bermaksud apabila Nabi Ibrahim dapat melihat bulan purnama yang terang benderang di langit yang memancarkan cahayanya, maka kata Nabi Ibrahim, inikah Tuhanku? Kalimah bazighan daripada al-buzugh, iaitu at-tulu' wa-dhuhur, terbit, menunjukkan sesuatu yang terbit dan timbul secara jelas. Lalu apabila malam semakin larut dan akhirnya bulan yang terang tadi pun hilang, maka Nabi Ibrahim menyatakan, Allah rakamkan dalam ayat ini, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Maka apabila hilangnya bulan purnama itu, seperti mana hilangnya bintang sebelumnya, maka Nabi Ibrahim mengungkapkan kata-kata yang didengari oleh kaum di sekelilingnya. La illam yahdini rabbi, sekiranya aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku yang sebenar, kepada jalan yang sebenar, yang Tuhanku redha aku untuk mengikutinya, nescaya aku pasti akan tergolong dalam golongan, dalam kaum yang sesat daripada jalan yang benar. Kerana bulan ini juga seperti mana bintang mengalami proses kehilangan, atau semakin hilang atau semakin menghilang, maka ia tidak sesuai dan tidak layak untuk dipertuhankan dan untuk menjadi Tuhan. Maka dalam kata-kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini, suatu penegasan kepada mereka, bahkan suatu teguran yang keras kepada mereka untuk mengenal Tuhan yang sebenar dan mengetahui bahawa Tuhan itu hanyalah Tuhan yang esa, dan sesungguhnya bintang-bintang dan juga bulan, kedua-duanya tidak berhak untuk dipertuhankan. Maka sekali lagi ia menyentak perasaan kaumnya. Apabila sebelum ini mungkin kaumnya menyangkakan kalau bukan bintang yang menjadi Tuhan, mungkin ada Tuhan lain selain daripada bintang. Maka dengan ayat ini
sekali lagi ia menyentak perasaan mereka bahawa jika bintang juga tidak layak untuk dipertuhankan, maka begitu juga bulan tidak layak dipertuhankan. Kerana kedua-duanya bersifat dengan sifat kemusnahan ataupun sifat hilang daripada pandangan. Dan apabila Nabi Ibrahim menyatakan dengan jelas bahawa sekiranya baginda tidak diberikan petunjuk yang benar dan nescaya dia akan menjadi atau tergolong dalam golongan yang sesat, maka secara tidak langsung ia merupakan sindiran kepada kaumnya, kerana ia akan menyebabkan mereka merasa ragu-ragu terhadap pegangan mereka selama ini yang bertuhankan bintang-bintang dan bulan, dan akan merasai bahawa mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah merakamkan pula keadaan dan situasi yang ketiga dengan firman-Nya dalam ayat yang ke-78 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Yang bermaksud kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku, ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, ia pula berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Keadaan yang ketiga ini merupakan keadaan yang terakhir yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim AS untuk berhujah dengan kaumnya untuk menolak kesyirikan yang mereka amalkan atau mereka laksanakan dalam kehidupan mereka. Lalu Allah rakamkan dalam ayat ini, dalam firman-Nya yang berbunyi, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Bermaksud, maka apabila Ibrahim AS melihat matahari mula terbit dan cahayanya mula menyinar, maka Nabi Ibrahim berkata, هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Ini Tuhanku dan ini adalah yang paling besar, kerana matahari dilihat lebih besar dan lebih hebat dengan cahayanya. Maka pastilah yang ini yang lebih layak untuk menjadi Tuhan berbanding dengan dua sebelum ini yang lebih kecil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat pada frasa hadza rabbi hadza akbar, Nabi Ibrahim AS cuba membawakan suatu hujah tambahan, iaitu menyatakan seolah-olah bahawa sekiranya bintang dan juga bulan tidak layak untuk menjadi Tuhan kerana mereka ataupun kerana kedua-duanya itu adalah mengalami kehilangan ataupun hilang daripada pandangan setelah berlalu malam atau waktu malam. Maka kali ini matahari yang begitu besar, yang begitu hebat cahayanya, begitu terang cahayanya, pastilah lebih layak jika dilihat dari segi fizikalnya, lebih layak untuk dipertuhankan jika dibandingkan dengan bintang dan juga bulan. Maka ini adalah suatu bentuk penghujahan yang hebat daripada Nabi Ibrahim AS, kerana selepas itu Nabi Ibrahim akan membawakan suatu yang kita boleh katakan sebagai pukulan maut kepada kaumnya yang akan menghilangkan atau melenyapkan segala hujah mereka dalam kepercayaan mereka, dalam akidah mereka yang mempertuhankan berhala dan juga bintang, bulan dan juga matahari. Maka Allah SWT rakamkan seterusnya, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka apabila matahari pun hilang, iaitu apabila tiba di waktu petang, matahari semakin lama semakin lenyap ataupun semakin hilang cahayanya sehinggalah ia terbenam. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaum yang ada sekelilingnya, ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri daripada sikap kamu, daripada tindak tanduk kamu, daripada perlakuan kamu yang mempertuhankan jirim-jirim yang berubah-ubah ini, mempertuhankan benda-benda yang berubah dan akan hilang lenyap dengan peredaran masa. Aku isytiharkan bahawa aku berlepas diri daripada sikap
kamu dan tindak tanduk kamu wahai kaumku yang mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala, dengan bintang, bulan dan juga matahari. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah nyatakan bahawa Nabi Ibrahim AS berhujjah dengan atau ketika waktu tenggelamnya atau hilangnya ketiga-tiga perkara ini atau ketiga-tiga makhluk ini, iaitu matahari, bulan dan juga bintang, bulan dan juga matahari. Tidak berhujjah ketika ia terbit, kerana kehilangan ketiga-tiga jirim ini atau ketiga-tiga makhluk ini, kerana ketiga-tiga makhluk ini dengan peredaran masa yang tertentu akan menghilang. Maka ia lebih tepat maksud dan tujuan untuk membuktikan bahawa sama ada bintang maupun bulan maupun matahari tidak layak untuk dipertuhankan. Pada masa yang sama, ia juga suatu bukti dan suatu pendalilan yang sangat hebat untuk membuktikan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang layak untuk dipertuhankan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita lihat pada ketiga-tiga situasi ini ketika Nabi Ibrahim menafikan atau menolak ketuhanan bintang, bulan dan juga matahari. Ketika baginda menolak ketuhanan bintang itu, baginda mengungkapkan, la illam yahdini rabbi la akunan, beliau mengungkapkan la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Kemudian ketika menolak ketuhanan bulan, beliau mengungkapkan, ya Allah rakamkan, sekiranya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, nescaya aku akan menjadi dalam kalangan orang-orang yang atau kaum yang sesat. Maka ia lebih kuat, lebih tajam hujahnya itu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ketika Nabi Ibrahim menolak ketuhanan matahari atau menolak pandangan atau pengamalan kaumnya yang menyembah matahari, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah rakamkan, aku sesungguhnya berlepas diri daripada apa juga yang kamu sekutukan Allah dengannya. Maka dengan ketiga-tiga keadaan dan situasi yang semakin tajam, semakin kuat hujahnya kepada kaumnya, maka kaumnya sudah tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan Nabi Ibrahim AS untuk menjawab apa juga hujah atau memberi apa juga alasan yang menyebabkan mereka tidak boleh lagi untuk menyatakan, melainkan akan tunduk dan juga akur terhadap hujah Nabi Ibrahim AS yang tegas mengatakan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.